Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap anak-anak murid cikgu dalam keadaan yang sihat sentiasa. Kamu semua tahu tak hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini cikgu akan ajar kamu semua tajuk yang sama dengan minggu lepas, iaitu Kerajaan Alam Melayu, namun dalam subtopik yang baru iaitu Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Cikgu juga ada lampirkan slide untuk topik kita pada hari ini supaya dapat menjadi rujukan kepada kamu semua. Untuk pengetahuan pelajar semua, objektif pembelajaran pada hari ini terbahagi kepada dua, iaitu pada akhir pembelajaran, pelajar dapat A. Mengetahui kewujudan perkembangan Kerajaan Alam Melayu, B. Menjelaskan kemasyhuran Kerajaan Alam Melayu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu akan imbas kembali nama-nama kerajaan yang pernah wujud dan ditemui di alam Melayu ini. Antaranya Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Kangganegara. Seperti yang kamu semua lihat dalam slide cikgu ni, bawah kerajaan tersebut merupakan lokasi penemuan kerajaan-kerajaan ini. Bagi memudahkan kamu semua untuk ingat nama kerajaan ni, terutamanya bila nak jawab exam nanti, cikgu ada cipta satu akronim iaitu fungsi cikgu kita garang supaya anda maju. Tanpa membuang masa lagi, ayuh kita lihat kerajaan yang pertama iaitu Kerajaan Funan. Kerajaan ini berpusat di Vyadapura dan diasaskan oleh Brahmin yang bernama Kaudiya. Kemasyhuran Kerajaan Funan memuncak apabila diperintah oleh Van Shihman. Beliau telah meluaskan empayar ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamra di sebelah timur. Kemudian, beliau juga telah menguasai selatan Myanmar dan segeting Kera. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dengan barat. Kesannya, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu pada abad ketiga. Apakah perakhiran kerajaan ini? Kerajaan Funan boleh merosot akibat serangan kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan. Seterusnya, kita balik pula kepada Kerajaan Champa. Kerajaan ini berpusat di Indrapura dan telah diasaskan oleh Cholim pada tahun 192 Masihi. Kerajaan Champa yang sering berhadapan dengan serangan dari David telah berjaya dibebaskan oleh Cholim daripada pengaruh Cina. Zaman kemasyhuran Champa bermula ketika pemerintahan Chebonga. Beliau berjaya mengatasi ancaman David dan meluaskan empayar Champa ke wilayah David hingga ke lembah Sungai Merah. Pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan dinasti Ming pada tahun 1369. Kemerosotan kerajaan Champa bermula apabila pemerintahnya Indravarman meninggal dunia pada tahun 1411 sehingga menyebabkan David menggunakan peluang ini dengan melancarkan beberapa serangan ke atas Champa. Pada tahun 1471, Champa berjaya ditawan semula oleh David. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya. Bagi cikgu, Kerajaan Sriwijaya antara kerajaan yang terkenal sehingga banyak pengkaji menjalankan kajian mengenai asal-usul kerajaan ini. Kerajaan ini berpusat di Palembang dan telah diasaskan oleh Daputah Yang Sri Jayanasa pada tahun 683 Masihi. Beliau telah memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Semasa era pemerintahan Ramadana-Jaya pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segeting Kera. Penaklukan ini juga membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda, seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya mula merosot apabila tentera Chola melakukan serangan dari selatan India pada tahun 1025 sehingga menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Di samping itu, Kerajaan Angkor. Kerajaan ini berpusat di Hariharalaya dan diasaskan oleh Jayavarman II yang berasal dari Chenla. Antara peranan yang dimainkan oleh beliau adalah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Suryavarman II meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Beliau juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan David. Tambahan pula, beliau juga menjalinkan hubungan perdagangan antara
pedagang tempatan dengan pedagang luar. Usaha beliau ini diteruskan pula oleh Jayavarman ke-8 yang telah meluaskan empayar Angkor hingga ke sepadan 6. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 hospital. Zaman kemerosotan kerajaan Angkor bermula selepas kematian Jayavarman II sehingga menyebabkan kerajaan Angkor menjadi lemah dan membuka ruang untuk Siam menyerang pada tahun 1554. Seterusnya, kerajaan Alam Melayu yang kelima adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berpusat di kota Trowulan dan diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 294. Kemasyhuran kerajaan Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah Tribuana Tunggandewi. Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Beliau juga berjaya meluaskan tanah jajahannya ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai Sumatera, Kepulauan Maluku dan bahagian selatan dan timur Sulawesi. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Kemerosotan kerajaan Majapahit berlaku selepas kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478. Selain itu, kerajaan Kedah Tua. Kemunculan kerajaan Kedah Tua dikatakan bermula dengan pelibatan masyarakat di Gua Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kewujudan kerajaan Kedah Tua ini diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Sumber Cina menamakan kerajaan Kedah Tua sebagai Cheh manakala sumber dari India dan Arab masing-masing merujuk kerajaan Kedah Tua sebagai Kataha dan Kalahbar. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Seiring dengan kemajuan perdagangan ini, kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ini menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Namun begitu, anak-anak murid semua kena ingat, serangan tentera Chola dari India pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Akhirnya, kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baharu di Kedah. Yang terakhir, kerajaan Gangga Negara. Berdasarkan kajian arkeologi, kerajaan Gangga Negara muncul pada abad ke-6. Walau bagaimanapun, kerajaan Gangga Negara telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Menurut sumber tradisi, pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji Sarjuna. Terdapat pendapat lain yang menyatakan kerajaan Gangga Negara ini dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Pangkalan. Kemasyhuran kerajaan Gangga Negara bermula pada abad ke-9. Sejak abad ke-5, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan Gangga Negara juga berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Kerajaan Gangga Negara mula lemah apabila diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Serangan ini akhirnya telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Kesimpulannya, kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara merupakan kerajaan yang masyhur. Kerajaan ini merupakan contoh kebijaksanaan kepimpinan masyarakat Alam Melayu. Oleh itu, kebijaksanaan dan kemasyhuran ini wajar menjadi contoh kepada kita untuk membina tamadun bangsa yang setanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Setakat itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih sebab kamu semua memberi tumpuan kepada sesi pengajaran yang disampaikan oleh cikgu. Sekiranya kamu mempunyai sebarang soalan, boleh kemukakan di ruangan komen di YouTube cikgu. Nanti cikgu akan balas. Selepas kamu selesai mendengar kuliah ini, sila beri tumpuan kepada aktiviti yang seterusnya di dalam Google Classroom. Baiklah, jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Jungle.